أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Yang bermaksud segala pujian dan syukur itu milik dan untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, ahli keluarga baginda, dan mereka yang memperjuangkan agama Islam ini sehingga ke hari kiamat. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang benar. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia Tuhan yang mengutuskan Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala din kullihi wa law karihal kafirun, supaya agama yang diutuskan ini mendominasi. Yudhhirahu adalah bahasa Melayu zuhur, zahir. Liyudhhirahu daripada perkataan zahir, maksudnya agama ini akan menzahiri, mendominasi, ataupun dalam bahasa yang senang, mengalahkan, seterusnya memimpin dan membimbing semua sistem yang lain. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sebelum kita masuk ke tajuk pada minggu ini, iaitu dakwah Nabi secara terbuka. Setelah 3 tahun Nabi kita berdakwah secara rahsia, dan telah pun diterangkan kenapa Nabi menjalankan dakwah ini secara rahsia. Dan kita kena ingat apa yang Nabi buat ni semuanya arahan Allah. Dengan kata lain, pada zahirnya kita kata kenapa Nabi berdakwah secara rahsia selama 3 tahun yang pertama. Tetapi sebenarnya ungkapan yang lebih tepat adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi kita berdakwah secara rahsia. Sebab semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena memahami secara yang sebenar. Sebelum kita masuk dakwah secara terbuka ni, kita melihat sedikit ungkapan permulaan yang diungkapkan oleh saya sebentar tadi dan juga oleh mana-mana penceramah, iaitu segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada isteri baginda, sahabat baginda, keluarga baginda, dan mereka-mereka yang memperjuangkan agama Islam ini sehingga ke hari kiamat. Ini ungkapan ini kena pada kita ni, dengan makna sekiranya kita memperjuangkan agama Allah supaya disebut itu sehingga ke hari kiamat, dan itu ni tergolong dalam golongan tersebut. Siapa yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga tegak agama Allah Subhanahu wa taala, waktu tak tegak itu Allah taala punya urusan. Tapi siapa yang memperjuangkan agama, dia termasuk dalam selawat tersebut. Tak untung kita kalau kita termasuk dalam selawat tersebut. Ada yang penceramah dia sebut benda ni dapat kita selawat, sebab kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan fadilah orang yang bekerja untuk agama Allah. Kalau macam itu kita nak bekerja lah untuk agama Allah, macam mana kita nak bekerja untuk agama Allah? Allah tak biarkan kita terkapai-kapai mencari cara nak bekerja agama Allah Ta'ala ini. Cara bekerja untuk agama Allah juga telah diterangkan oleh Allah Ta'ala melalui perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah itulah dia perjuangan Islam.
Jadi macam mana kita nak tahu perjalanan Rasulullah? Kita ni nak orang selawat pada kita ni, iaitu belajar sirah. Sebab dalam sirah ni daripada awal sampai akhir itulah dia perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punyalah senang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Nabi Muhammad ni nabi yang terakhir. Walaupun tulisan zaman kemarin, zaman tu belum lagi tersebar. Tulisan belum tersebar. Dah mula tersebar di China, dah mula tersebar di mungkin di Eropah, di Greek apa-apa, tapi di kalangan orang Arab belum tersebar banyak. Nabi sendiri butuh huruf. Jadi macam mana nak tahu sejarah Nabi ni? Allah takdirkan sahabat-sahabat Nabi dan orang Arab hafalan itu kuat, hafazan itu cukup kuat. Kita hanya hafal pantun ni mungkin 10 rangkap lah. Sorang papan, tadi papan tu hafal 4 rangkap kita. Kemudian mungkin orang lain hafal 5 pantun, 20 rangkap. Kemudian ada orang cikgu bahasa Melayu lah, mungkin dia hafal 100 rangkap. Dia memang pemahaman dengan pantun. Orang Arab ni kalau dia hafal 20,000 rangkap syair Arab. Sifat dia menghafal ni kuat. Sebab tu syair-syair Arab jahiliyah sampai hari ni, syair itu sebelum Nabi lahir lagi dah ada. Kemudian beribu, saya ingat berpuluh ribu kan. Berpuluh ribu di zaman Umayyah saja, berpuluh ribu, zaman Abbasiyah saja berpuluh ribu dihafal oleh orang. Jadi Allah takdirkan sahabat-sahabat Nabi ini kuat menghafal. Bila mereka kuat menghafal, apa yang Nabi sebut mereka ingat dan mereka sampaikan kepada sahabat yang lain. Apa yang Nabi buat mereka nampak dan mereka sampaikan kepada anak mereka, murid-murid mereka turun-turun. Dan apa yang Nabi setuju, Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi sahabat-sahabat buat di depan Nabi dan Nabi setuju, disampaikan juga kepada anak-anak mereka, kepada generasi mereka, sampai pada kita. Itu namanya hadis. Masudira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa yang bersumber daripada Nabi, sama ada bercakap, perkataan baginda, ataupun perbuatan baginda, ataupun persetujuan baginda, maka jadilah hadis. Kemudian sahabat ada juga yang pandai menulis, maka mereka menulis Quran. Apa yang Nabi turun wahyu kepada Nabi, Nabi sampaikan Al-Quran, mereka tulis. Ada yang mereka hafal, ada yang mereka tulis. Tulis kertas tak ada zaman tu di Mekah. Mungkin di China dah ada sikit, di Mesir dah. Tapi di Mekah dia ambilnya batu-batu, kiki-kiki batu. Dia ambil daun-daun pelepah-pelepah, dia tulis, simpan. Apa sahaja yang boleh dilecok, dilecok. Kemudian Nabi cakap, Nabi jangan ingat. Yang cakap jangan tulis. Yang perbuatan Nabi, percakapan Nabi yang bukan Quran, jangan dihafal sahaja. Sebab apa? Kalau ditulis pun semua, dikumpulkan daun-daun, dikumpulkan batu, dikumpulkan ikan, bercampur pula Quran dengan hadis. Jadi Nabi kata la taktubu anni, jangan kau tulis apa yang hadis yang Nabi cakap, dengan Quran sahaja. Wa man katabaha falyamhu, siapa yang tulis apa yang aku cakap bukan Quran, padam. Hafal saja dan sampaikan kepada orang lain. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong, bercakap apa yang aku tak buat, apa yang aku tak cakap, apa yang aku tak setuju, tapi mereka sampaikan kepada orang lain, siaplah tempat mereka di dalam neraka. Maknanya menyampaikan hadis ke apa ke, tetapi bukan daripada Rasulullah, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Dan taraf hadis ini antara yang tertinggi, bukan saja sahih atau asal sahih, bukan saja sahih, tapi mutawatir. Mutawatir ini banyak
riwayat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong berkenaan dengan aku secara sengaja, maka siaplah tempat duduknya di dalam neraka. Kemudian bila Nabi wafat zaman Abu Bakar As-Siddiq, luar daripada Madinah ni banyak negeri-negeri yang murtad. Banyak negeri-negeri yang murtad, yang dipanggil gejala riddah. Bila murtad, maka Abu Bakar As-Siddiq menyediakan 11 batalion tentera Islam bagi menundukkan, mengalahkan 11 negeri ini. Sebab apa? Bila dah masuk Abu Bakar menghantar pegawai-pegawai, akaunten dia mengutip zakat. Lalu mereka kata, kami tak nak bayar zakat, kami bayar kat Nabi je. Nabi dah tak ada, minta maaf, kami tak nak bayar. Abu Bakar kata tak nak bayar. Betul? Dia siap tentu. Sayyidina Umar kata, dia Abu Bakar, dia orang ni mengucap, dia Islam. Takkan kita pergi serang bunuh orang mengucap. Dan Sayyidina Umar katakan, Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diarahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Sehingga mereka mempersaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Dia nak mengucap. Wa idza qaluha asimu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka dah ucap, selamatlah darah mereka dan harta benda mereka. Lalu Abu Bakar kata apa? Ada lagi sambungan dia tu. Apa dia? Illa min haqqiha. Melainkan mereka mencuaikan hak-hak kalimat syahadat. Wa hisabuhum 'ala Allah. Melainkan mereka cuai hak. Jadi bila orang mengucap, dia akan mengucap macam itu, ya, dia kena sembahyang, itu hak mengucap. Kemudian kena bayar zakat, itu hak orang mengucap. Dan dia kena puasa Ramadan, itu hak kepada la ilaha illallah, bukan mengucap macam itu, ya. Kemudian mereka tidak membayar zakat, bukan kerana masalah tu nanti tahun depan kami bayar. Tak ada, mereka tidak membayar zakat, engkar. Kemudian ada kekuatan pula, kami tak nak bayar zakat, aku boleh buat. Macam tu lah lebih kurang, kan? Mereka engkar ayat Allah. Siapa yang engkar sepotong ayat Quran pun, dia engkar firman Allah Ta'ala. Kemudian engkar dalam bentuk mencabar. Jadi Abu Bakar diterang oleh Sayyidina Umar, Masya Allah. Sayyidina Umar pun kata, aku lihat kebenaran itu ada pada Abu Bakar. Sikit, illa min haqqa, melainkan hak-hak wa hisabu Allah. Siap tentera perangi, berperang. Sebut kita bayangkan, hanya tak nak bayar zakat. Tak nak bayar zakat tu bukan sebab susah ke apa, tapi sebab engkar. Engkar ni mengingkari ayat Allah. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Orang yang mendirikan salat dan membayar zakat, dia engkar. Engkar pula dalam keadaan siap dengan tentera dia. Tak apa, aku hantar tentera peperang kita. Mengucaplah. Ini saya tak buat kisah yang ini dulu. Ini kisah lepas Nabi wafat. Itu ni kisah Nabi baru nak berdakwah secara terbuka. Tapi nak kata apa di sini, dalam peperangan itu ramai sahabat-sahabat yang hafiz Quran syahid. Ramai yang hafiz Quran. Sebab tu ya, sahabat ni dia menghafal. Dia tak buat buku, tinggal kat rumah, dia berjihad, dia meninggal syahid. Ada lagi buku Quran, tak ada. Quran tu ikut dia dalam badan dia. Apa yang Nabi itu sampaikan Quran yang turun 23 tahun, mereka hafal dalam diri mereka. Dengan diri mereka ni mereka berjihad. Syahid mereka dengan Quran-Quran sekali. Jadi bila dah ramai yang syahid, tinggal beberapa orang. Kemudian Quran yang ditulis-tulis, diperpah, dibantu semua bertaburan. Jadi macam mana ni? Maka cepatlah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan semua batu, pelepah, apa semua kumpul, kita bukukan.
Sayyidina Umar cakap lagi, buku ni kalau Nabi nak zaman ni, Nabi dah buat dah. Adakah kau nak buat benda yang Nabi tak buat? Akan jadi bid'ah pula. Kata sahabat-sahabat ni dia ikut buku Nabi. Lainlah Nabi kita tulis benda buat buku berapa-berapa, Nabi tak sempat nak cakap. Tapi Abu Bakar kata, demi Allah, ini semua penting. Dah lama yang syahid. Lalu Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Nak ceritanya telah selesai kumpul Al-Quran, alhamdulillah sampailah kepada kita. 100-200 tahun lepas tu baru dibukukan hadis. Sebab tu tak bercampur hadis dengan Al-Quran. Alhamdulillah, tak bercampur hadis dengan Al-Quran. Tapi bila nak mengumpulkan hadis satu masalah pula, dah berjalan 100 tahun, 200 tahun. Kemudian berlaku macam-macam masalah politik. Umat Islam sana berbeza. Jadi bila dah berbeza-beza politik ni, lalu mereka berkata, qala Rasulullah, Nabi ada sebut. Satu dia orang pula, Nabi pun ada sebut. Jadi orang tu pula sampaikan kepada anak isteri, Nabi ada sebut. Itu pula sampaikan. Daripada hadis yang sahih ini mungkin dalam 20,000. Bukhari Muslim, Bukhari 6,000, Muslim dalam 6,000 dah 12,000. Saya ingat dalam beberapa perkara lain katalah dalam 20,000, 30,000 hadis sahih sekarang. Tapi sebelum nak mengumpulkan hadis sahih, menyaring, menapis ni, hadis sampai berjuta hadis yang tu cakapnya, dia cakap ni. Alhamdulillah, ulama-ulama kita, ulama hadis, ini kehebatan mereka. Imam Bukhari itu apa sampai 600,000 hadis. Dia saring-saring tinggal 6,000 lebih sahaja. Mana pergi 500,000 lebih. Ini kehebatan. Imam Muslim macam itu juga. Dia kaji periwayat. Ada pula orang tengah tu tak boleh pakai. Tolak. Periwayat. Ni adalah hadis sahih. Dan sebagainya. Yang saya nak bawa ni apa, tuan? Quran dan hadis ini Allah takdirkan. Semua ada di tangan kita. Semua ada di tangan kita sekarang. Quran yang memang Allah jaga sahih, hadis yang sahih. Kemudian daripada Quran dan hadis ini, Quran dan hadis ini, kita tak tahu macam mana kronologi dia, susunan tarikh dia, 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah. Al-Quran sendiri disusun surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah. Dia tidak mengikut tarikh. Ini kita kena ingat. Kemudian bukan turun Al-Baqarah disebabih 200 lebih ayat. Kemudian turun Ma'idah, tak. Turun 45 ayat. Nabi kata, ini surah Baqarah ayat sekian ke sekian. Jadi sahabat dia ingat. Esok surah lain pula 67 ayat. Nabi kata ini surah Ali Imran ni. Ada lagi surah Baqarah akan turun wahyu Allah Ta'ala. Macam mana sahabat tu dia jaga, dia hafal, sampai dia dah sempurna tu, dia susun apa semua. Ada di tangan kita sekarang ni dah tersusun ikut surah, tapi tak ikut tarikh tu. Itu dipanggil ulama taufiqiyah. Taufiqiyah ni Allah Ta'ala punya susunan, bukan mengikut tarikh. Jadi bila bukan mengikut tarikh, macam mana kita nak faham perjuangan Nabi tadi? Daripada awal secara rahsia dan terbuka, kita nak bincang pada minggu ni. Kemudian mengikut kronologi ataupun mengikut tarikh. Di sini pentingnya sirah Rasulullah. Di sini pentingnya sirah Nabi. Jadi ulama-ulama sirah pula Al-Quran yang tidak mengikut tarikh. Hadis-hadis lagilah tak tahu mana satu tarikh usul, tapi alhamdulillah kita tengok 3 tahun secara rasio apa ayat-ayat dia. Kemudian terbuka apa kisah dia. Ada dalam Quran ambil, ada dalam hadis ambil. Kemudian penindasan, apa bentuk penindasan. Kemudian hijrah. Kemudian perang Badar, mana dulu Badar dengan Uhud. Dia tengok semua, dia susun. Telah ada di depan kita sirah Rasulullah. Itulah perjuangan Rasulullah.
siapa yang mengikut perjuangan ini yang telah diatur oleh ulama, yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, yang telah diatur oleh Allah Ta'ala, maka dia lah berjuang untuk Islam. Dan siapa yang berjuang untuk Islam, dia termasuk dalam doa orang yang berselawat tadi. Itu dia. Selawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, dan mereka-mereka yang memperjuangkan agama Islam sehingga berhari kiamat. Ini sangat penting. Sebab itu sirah ni adalah penting dan nasib kita di dunia dan akhirat. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah kepada mereka, kepada kita hari ini, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kamu sayang Allah, ikutlah aku. Yuhibbukum Allah, Allah akan sayang kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Maknanya nak ikut Nabi itu ikut kronologi perjuangan dia, kemudian ikut akhlak dia, ikut ibadah dia, ikut akidah dia. Maka kita akan nampak macam ni rupanya Nabi berjuang. Ada lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi untuk kamu contoh teladan yang baik. Untuk siapa? Untuk semua orang ke? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan wajah Allah, maksudnya keredaan Allah dan hari akhirat, maknanya syurga. Siapa yang nak mengharapkan redha Allah, nak mengharapkan masuk syurga, ikutlah Nabi. Bila ikut Nabi ni, ikut perjuangan dia, maka ikutlah apa yang kita dapat daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, perjuangan Nabi ni apa? Kalau dari segi kronologi, kalau dari segi akhlak, kita percaya dah banyak kuliah-kuliah menerangkan tentang akhlak Rasulullah, ibadah baginda. Kita dah tengok dari segi kronologi, dari segi kalender, macam mana perjuangan Nabi. Pertama, mengajak manusia menghayati Islam. Hanya yang Nabi baginda lakukan. Sepanjang 3 tahun, rahsia adalah Nabi mengambil tempoh ini mengajak mereka-mereka yang rapat dengan baginda, dan mereka yang boleh dipanggil, bukan sahaja yang rapat dengan baginda, yang rapat dengan baginda tu yang rapat dengan yang rapat dengan baginda. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, dia rapat dengan Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas tak rapat dengan Nabi masa zaman remaja, zaman beliau, tapi rapat dengan Abu Bakar. Maknanya Nabi mengajak orang yang rapat dengan baginda, kemudian sahabat-sahabat baginda pula mengajak kawan-kawan yang lain, semuanya menghayati Islam, hidup dengan Islam, akidah Islam, ibadah Islam, berakhlak dengan akhlak Islam. Itu yang pertama. Sama dengan kita memastikan anak isteri kita, anak-anak kita, jiran kita, sahabat-sahabat yang kita jumpa di masjid, sama-sama kita menghayati Islam, hidup dengan Islam, akidah Islam, ibadah Islam, dan akhlak Islam. Kemudian tidak cukup setakat itu baru langkah pertama. Kita ni nak mencontohi Nabi ni sampai habis, ya tak? Kemudian Nabi berdakwah secara terbuka. Terbuka ni dengan mana apa? Kita pula berdakwah dalam masyarakat. Berdakwah dalam masyarakat, mengajak manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tengok nanti. Kemudian selepas itu berlaku peristiwa hijrah. Ini sangat penting, peristiwa hijrah. Telah pun dibahaskan sedikit ketika sambutan hijrah hari itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan sebuah kerajaan Islam yang melaksanakan syariat Islam, itulah di Madinah.
Maka perjuangan kita, perjuangan manusia, perjuangan siapa sahaja yang ingin mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah ke arah menegakkan syariat Allah seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sebab itu mereka berhijrah ke Madinah. Kalau setakat nak solat, nak zakat, mereka boleh buat di Mekah. Kalau setakat nak haji pun mereka boleh buat di Mekah. Tetapi lebih daripada itu. Kemudian selepas itu tidak cukup setakat menegakkan sebuah negara Islam yang melaksanakan syariat Islam. Terus Nabi SAW mencabar pula kuasa-kuasa besar dunia. Walaupun Sayyidina Umar zaman dia dah jatuhnya Rom, kerajaan Rom dan kerajaan Parsi, dua kuasa besar dunia gergasi di zaman tersebut. Dan Islam menjadi kuasa besar dunia tanpa saingan. Walaupun berlaku di zaman Sayyidina Umar, tetapi bibit-bibit serangan ke atas kerajaan Rom telah berlaku di zaman Nabi. Maknanya Nabi dah mula mencabar kuasa besar dunia, iaitu dalam peperangan Mu'tah yang tidak disertai oleh Nabi. Kemudian dalam peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijrah, setahun sebelum Nabi itu wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi dah bagi isyarat, bukan sekadar isyarat, cakap sahaja. Nabi sendiri bergerak. Seramai 30,000 tentera Islam lawan kerajaan Rom di Tabuk. Ini 4 langkah yang sangat penting dalam perjuangan Nabi. Pertama, mengajak sahabat-sahabat menghayati Islam. Kedua, mengajak masyarakat kepada menegakkan Islam. Ketiga, menegakkan negara Islam dan melaksanakan syariat Islam. Dan yang keempat, menyebarkan dakwah ke seluruh dunia hatta la takuna fitnah wa yakuna din kullu lillah, sampai tidak ada lagi huru-hara di dunia ini dan jadilah semua sistem dan kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membenarkan pembukaan ceramah tadi. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli. Dan dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya membawa petunjuk dan agama yang benar, supaya agama ini mendominasi semua agama yang lain. Di dunia ini Islam mendominasi semua agama yang lain. Hanya dia yang kita katakan perjuangan Rasulullah SAW yang terdapat di dalam Al-Quran semua. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi seruan secara terang-terangan ini dah masuk ke fasa yang kedua. Setelah tamatnya dakwah secara rahsia, maka Nabi SAW mengumumkan kepada sahabat apakah Islam yang dibawa oleh baginda. Kemudian berlaku tentangan. Kenapa berlaku tentangan? Ini kita kena tengok supaya kita dapat faham apa sebenarnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang sampai ditentang. Sedangkan baginda ni disayangi oleh orang Mekah. Tak ada orang panggil Muhammad, orang panggil Al-Amin, orang yang paling amanah. Tapi besok dah tak kira amanah, besok menentang. Sebab apa pula? Kemarin nama Al-Amin, orang yang paling amanah, besok dah kena tentang. Ini kita kena insafi dan kita kena fahami betul-betul. Pertama, sebab bila diumumkan dakwah Islam, dakwahnya adalah mengajak manusia tidak bertuhankan manusia, tetapi bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah ini. Ramai dari kalangan masyarakat kita ini yang salah anggap. Sebab mereka menyangka bahawa la ilaha illallah, tiada ilah Tuhan pun. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang Hindu dan orang Buddha. Sebab itulah masyarakat seperti yang depan dengan kita. Tak ada kita masuk toko, tak ada kita masuk kuil, kita pun dah buat ini. Ya? Ramai masyarakat kita dia macam itu. Tetapi
Ilah yang dimaksudkan di sini mempunyai makna yang lebih luas daripada sekadar patung-patung. Kerana ilah yang dimaksudkan di sini segala apa yang tidak selari dengan Islam yang berada di Mekah, itu semua mesti ditolak. Di antaranya dari segi akidah, kepercayaan, berlaku ajaran-ajaran sesat di Mekah. Walaupun ada haji,